Syarat pusaka. Yang pertama, kematiannya telah disahkan atau ia dianggap telah mati. Kalau dia tak mati lagi, contohnya koma. Koma tak mati lagi. Jangan nak cari pasal nak pergi agih harta ketika dia koma. Jadi koma ni kadang-kadang lama, kan, kadang-kadang sekejap. Jadi selagi dia koma tu, selagi tu tak boleh nak bedak-bedak harta ini, orang yang koma ni tadi. Mesti telah mati, yang telah disahkan oleh orang yang tahu, iaitu doktor ke ataupun siapa sahaja yang tahu, maka disahkan bahawa ada kematian kepada si mati. Itulah syaratnya. Barulah pusaka ini dia muncul lah. Muncul pusaka tu, hukum hakam dia muncul. Kalau tak ada pusaka tu, macam kita bincang, dia menjadi harus kepada kita lah. Kita ni, kita ada harta, kita nak bahagikan harta kita ni, kita nak agihkan harta kita ni. Adakah menjadi kewajipan bagi kita untuk memilih mekanisme faraid? Itu tidak menjadi kewajipan bagi kita untuk memilihnya, kerana hukum dia harus. Kita boleh, kita nak derma, kita nak hadiah, kita nak jual, kita nak macam-macam lah, kita nak beli dengan harta kita, kita nak hibah, kita nak wasiat. Itu adalah pilihan kita, bukan menjadi kewajipan. Oh, ni tak boleh ni, harta ni kena tinggal ni, sebab kena pergi kepada pusaka. Bila dia menjadi wajib? Ketika mana si mati itu meninggal, barulah tak ada wasiat, tak ada hibah, tak ada apa semua, meninggalkan harta menjadi kewajipan. Hukum berubah menjadi wajib untuk dia bahagikan harta pusakanya itu. Pertama tadi, misalnya timbul persoalan kalau orang tu hilang. Ada tak bukti mayat dia? Tak ada. Lemas, hilang dekat mana-mana lah. Kapal terbang, terempas, hilang. Mayat tu hilang. Pergi mendaki di mana-mana, Gunung Everest ke, hilang, tak tahu pergi mana. Pada waktu itu kita perlu bertanya kepada hakim. Hakim ini akan membuat siasatan. Dia tengok case by case lah. Kalau menurut siasatan dia, kalau pergi Gunung Everest hilang, agak-agak hidup lagi tak? Susahlah. Gunung Everest tu ketinggiannya 8,000 meter. Nak senang kira 8 kilometer tu, itulah tinggi Everest tu. Burj Khalifah tu dia tinggi berapa? 1000 meter. Kan? Lebih kurang lah kan? 1000 meter. Tetapi ada ustaz bagi tahu baru-baru ni dekat dalam video yang tular lah kot, 15 kilometer, 15,000 meter, iaitu yang dibuat di zaman Fir'aun. Jadi ikut mana datang riwayat ni pun, Fir'aun tu membuat menara 15,000 meter, 15 kilometer. Bayangkan kalau Everest 8,000, itu adalah tahap manusia boleh mengambil oksigen, bernafas. Lebih daripada tu, dia kena ada tong oksigen. Tak boleh dah. Kalau tak ada, meninggal. Ini kalau 15,000 ni, kalau ikut logiknya, tak logik langsung lah. Itu tak tahulah. Sebab bila melibatkan perkara yang gaib ini, dia mesti ada disiplin, ada wahyu yang memberitahu. Akal boleh menerimanya. Kalau tak datang daripada wahyu, ini daripada dahlah wahyu tu pun tak ada nak sebut, ini dari sudut akal pun tak ada. Kalau bayangkan 15,000 kilo memerlukan oksigen, jadi tak padan lah, tak betul lah perkara tersebut. Baik, jadi itu yang akan ditentukan oleh hakim. Nanti dia tengok case by case tersebut, jadi dia akan keluarkan surat.
berlaku kematian, maka dekat situ boleh untuk kita bedakan harta dia ni, harta dia. Baik, yang kedua, waris disahkan masih hidup ketika kematian si mati walaupun hanya sedetik. Kalau dia ada keluarga, tiba-tiba waris ni tadi, kan, waris yang patutnya dapat pusaka ni meninggal seminit selepas si mati ni, seminit saja, maka kalau seminit saja selangnya, wajib untuk berikan hak kepada dia. Kerana apa? Kerana dia pun ada waris juga. Jadi bagi pada dia hak portion dia, barulah bagi kepada waris, hak waris yang mati ni tadi. Jadi kalau dia ada waris yang lain, tak apalah, bedalah sesama ahli waris yang ada. Tetapi kalau walaupun hidup dan 1 minit, itu pun dikira. Jika mati aksiden, ramai-ramai aksiden, kematian disebabkan satu keluarga dalam kereta aksiden, naik kapal, lepas tu tenggelam, lemas, mati lemas, kebakaran rumah melibatkan satu keluarga mati rentung, dan yang tak dapat dipastikan siapa yang mati dulu. Jadi kalau tak dapat dikenal pasti siapa yang mati dulu, maka dalam hal tersebut mereka tidak mewarisi di antara satu sama lain. Maknanya kalau dia dengan ayah ni tadi ada dengan anak sulung, ada dengan anak sulung, naik kereta aksiden, tak tahu siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka si abang ni tadi tidak mewariskan harta kepada ayah tadi, dan ayah tidak mewariskan kepada anak sulung dia tadi. Jadi kalau ayah dia meninggal tadi, meninggalkan anak sulung tadi meninggal bersama-samanya, skiplah bahagian si abang yang sulung ni tadi. Kalau dia ada waris, dia tak boleh nak tuntut. Kalau si abang ni ada waris, ada isteri, ada anak, tak boleh nak tuntut. Sebab apa? Mati serentak. Jadi dalam hal tersebut, mereka tidak boleh mewarisi antara satu sama lain. Jadi sekarang ni dah canggih, dah tahu kalau ada kes-kes yang boleh ditentukan siapa yang mati dulu. Hak ni kematian dia 5 jam yang lalu, hak seorang lagi 6 jam yang lalu. Jadi bila dah bedah siasat tersebut, ada yang pakar boleh menentukan siapa yang mati dulu, barulah boleh untuk dia mewarisi antara satu sama lain. Maknanya kalau ayah ni tadi ada harta, mati dulu dikenal pasti ayah dia, barulah si anak sulung ni tadi, barulah si anak sulung ini mewarisi harta si ayah tadi. Sebab apa? Sebab kita tahu yang walaupun seminit selang daripada si mati, tetap dia mewarisi harta. Tetap dia mewarisi harta. Yang ketiga, hubungan waris dengan si mati diketahui sama ada melalui hubungan kekeluargaan, pernikahan ataupun walak. Walak ni kita tidak berkaitan lah dengannya, sebab hari ni dia tak ada hamba. Jadi hubungan tu kita tak perlu kita nak bahas, sebab tak relevan lah. Kita hari ni kita tak ada hamba. Jadi hubungan kekeluargaan, kita ada anak, kita ada bapa, ada datuk, cucu dan sebagainya, itu yang kita akan kenal pasti siapa sebenarnya ahli waris ini. Dan dia ada level dia, dia ada level keutamaan dia. Ashabul furud, dia ada asabah, dia ada zawil arham. Jadi hak siapa yang dapat berapa, siapa yang halang siapa, hak ni nanti yang kita akan bincangkan pada tajuk-tajuk dia yang akan datang lah. Dan demikian juga melalui pernikahan. Tadi keluarga, pernikahan pun dapat juga mewarisi harta. Jadi misalnya dia seseorang ni berkahwin, maka suami ataupun isteri akan mewarisi harta.
melalui pernikahan. Keempat, apa syaratnya tadi? Hubungan yang melayakkan waris mewarisi harta dihuraikan secara terperinci. Syarat ini dilaksanakan oleh hakim. Jadi mestilah ada hubungan yang melayakkan waris. Misalnya adanya pertikaian di dalam pewarisan, hubungan. Ya, sebab hari ini ada orang yang menipu. Menipu macam mana? Dia sorok waris. Dia ada adik-beradik, 4 adik-beradik. Qadi dekat situ pun berpadalah dengan maklumat tersebut. Rupa-rupanya si mati ini tadi ada isteri yang pertama. Isteri yang pertama tu dihidup dekat tempat lain, dekat Perak ke, dekat Johor ke, yang orang sini pun tak tahu. Jadi macam mana si maknanya kalau dia tak tahu tak apalah, tetapi dia tahu yang si ayah ini tadi ada isteri yang pertama, dan isteri yang pertama tu walaupun dah diceraikan, tak apalah, habislah si isteri ini tadi. Tetapi anak-anak dia tadi, ya, anak yang daripada isteri yang pertama ni tadi, dia ada hak untuk mewarisi harta si mati. Jadi kalau si pentadbir ataupun pemegang amanah ini sorok waris tersebut, maka dia berdosa. Sebab walaupun adik-beradik tiri ada kaitan. Jadi kalau dia sengaja sorok, haram dia memakan harta daripada adik-beradik tiri dia yang lain. Jadi dalam hal ini hakim ini dia akan mengenal pasti. Takut-takut dia akan bagilah, dia tanya saksi, ataupun dia nak hakim ini akan menentukan. Kadang-kadang mungkin waris ini tersilap. Hak tu ashabul furud, dia bagi waris zawil arham. Jadi takut tersilap. Jadi adanya pengenal pastian itu berlaku, siapakah waris yang layak.